Beberapa hari lepas kita dikejutkan dengan berita agak menyedihkan. Malaysia telah dilanda banjir besar. Di rumah dia tak ada kan? Rumah dia dah terus totally lost. Cuma yang sekarang ni jadi isu ialah bila record ni orang suruh macam makcik ni pegang-pegang, sentuh-sentuh. Hari tu start berapa lama dekat situ? I start around 18 hours. 18. So I feel like sad, I feel a bit macam cemas and all that kind of stuff. Tapi when I look around, I see orang yang lebih menderita dari Haris. Contohnya macam pregnant woman, contoh macam ada yang bawa kids, ada orang tua juga. This is my culture, I do what I do, think it's a fashion, I am what I am. We the pretty young things, we are the fashion, we don't want no heroes, we don't want no heroes, we're the generation, so sick of labels, we don't want no heroes, we don't want no heroes. We don't want no heroes. Hi guys, Welcome back to Cikidot Channel. Alright guys, so beberapa hari lepas kita dikejutkan dengan berita agak menyedihkan, iaitu orang boleh kata tragedi Disember lah. Yang susah Antara yang kita tak boleh lupakan. Yes, betul. Yes. Berimpak yang sangat besar dekat negara kita. Betul, Yes. di mana Malaysia telah dilanda banjir besar. Ya. So oleh kerana kita tak dapat pergi ke tempat sana untuk lihat sendiri, so kita tengok video-video ni dekat dalam orang orang share dekat Sokmed dan kita share dekat viewers kita juga. betul. Sebab apa kita tergerak hati Betul. untuk bercakap berkenaan dengan isu banjir disebabkan yelah kita orang berempat lah termasuk Maksum, kita rasa kita orang tak ada apa orang cakap kelebihan ataupun keberanian untuk membantu secara fizikal. Sebabkan yelah melibatkan banjir air yang sangat besar, kita tak tahu apa yang boleh berlaku, apa yang terjadi. Sebab hari tu kita orang plan untuk masa yang diorang kata diorang stuck dekat jalan tu, kita orang cuba untuk fikir untuk kita pergi ke sana hantar makanan apa semua. Tapi macam mana pula dengan kita orang nanti? Sama ada kita orang akan stuck juga di situ ke macam mana ke? So benda-benda yang macam tu buat kita orang berfikir hari tu. So semua lah macam yelah, negara kita pun mempunyai badan-badan unik yang berkenaan, yang boleh ke hadapan. So biarlah mereka dahulu yang buat, dan mungkin nanti the next day kalau macam kita rasa betul-betul kita boleh beri pertolongan, kita akan turun padang insyaAllah. Untuk pengetahuan korang, video ni kami rekod selepas saja kita dapat tahu Malaysia sedang dilanda banjir. Maksudnya air tak reda lagi, air tak turun lagi. So dekat sini Cikidot maupun Echa sendiri memang ambil keputusan untuk biarkan air surut dulu sebelum kita nak jadi sukarelawan. Sebab kami bukan ekspertis ataupun orang yang mampu jadi rescuer untuk bagi pertolongan. So ini nasihat Echa untuk korang yang ada kat sini. Kalau kata betul-betul boleh berenang, memang nak tolong boleh. Tapi kalau kata korang datang sana tanpa apa-apa persiapan ataupun persiapan untuk diri sendiri, better jangan. Biar orang-orang yang sepatutnya yang buat. Betul. Okay, sebab apa juga, sebab ramai juga yang DM kita orang secara personal tinggal tanya, Cikidot tak ada ke pergi tolong, Cikidot tak ada ke turun padang sekali. Bukan kita orang tak nak, tapi kita orang tak yakin, tak ada. You know, sebab kita bukan dia cakap expertise. Kita tak tahu lagi, air tak reda lagi, kita tak tahu apa-apa. Jadi banyak apa-apa yang berlaku kat situ, kita tak naklah orang cakap kita menyusahkan pihak yang lain untuk menjalankan tugas, ataupun kita sendiri yang jadi orang kata menjadi masalah kat sana ketika orang sedang bantu. Tak nak boleh gitulah. Okay, so apa yang kita boleh buat sekarang ni ialah kita cuba untuk sharekan pada korang apa yang kita orang tahu, dan kita akan cuba sharekan nombor akaun ke apa ke untuk korang sama-sama membantu. Ya, sebab
kita orang rasa macam ini adalah tanggungjawab kita orang sebagai seorang yang orang kata YouTuber ataupun public figure, influencer. So, kita gunakan platform yang ada ni untuk kita spread the awareness supaya orang ramai lagi buka mata yang bahawa ramai lagi memerlukan pertolongan sekarang ni. Sebab ada tempat-tempat yang orang tak tahu, yang orang dekat kawasan tu tak diselamatkan lagi. So kita orang setegak hati, apa yang kita orang perlu buat, apa yang kita orang harus buat dengan keadaan sekarang ni adalah, so apa yang kita boleh buat adalah spread the awareness, spread the news, supaya korang kat luar sana yang tak tahu sekarang ada orang yang kesusahan minta pertolongan, mungkin dengan korang share juga, diorang dapat pertolongan tu. Betul, tapi kita tak nak panjang lebarkan ni segala percakapan kita nak tengoklah apa sebenarnya maksudnya selepas daripada kejadian banjir tu macam mana keadaan sekarang. So jom kita tengok sama-sama. Dan sumber yang kita dapat ni sumber daripada Instagram Jentik Hati, dia banyak update tentang banjir-banjir ni. So jom kita tengok. Sekarang ni apa yang jadi adalah semalam kita trap dekat Sungai Lui, kita tak affected tetapi kita dah jadi satu pulau semalam. Dekat dunia luar tak ada network dan tak ada. Macam negara tu boleh dekat tengah ni Hanyutnya naik. Jadi kat luar. Bila kita hari ni keluar 15 km kita keluar tu, tombok ya Allah. Nak jalan. Okey, orang tak masalah, orang tak balik. Tapi Sungai Lui tak ada siapa update ni. Sebab jalan ni terputus. Bukan cakap jalan putus, sebenarnya pun tak putus. Okey, jadi tim MC Plus akan buat masa projek. Kita akan dah tak ada rupa jalan dah. Jalan dah habis tu. Minum water, pampers, habis tu. Kereta. Jadi kita akan koordinatkan semua aset MC Plus yang ada. Okay, thank you. Apa yang kita orang boleh cakap sekarang ni, kita tengok ni dia macam ibarat tragedi masa tsunami. Kan, bila selepas tsunami kita tengok apa mangsa-mangsa and apa dia orang punya Perasaan kehilangan. Tak boleh weh, aku pun tak boleh. Aku tengok tadi pun air mata dah bergenas. Pula ni. Bismillahirrahmanirrahim. korang dapat bayangkan tak macam mana momen kita masa contoh kita dalam situasi dia orang and then kita duduk dekat atas bumbung tu sementara nak dapatkan bantuan dalam gelap, tak ada elektrik, tak ada apa semua kan. Nak turunkan Ni yang 48 jam tu kan? 2 hari tu. Bismillahirrahmanirrahim. 48 jam dia 2 hari ni. Nanti sejuk. Selain daripada kejadian menyelamatkan manusia-manusia, kita juga tengok ada kejadian orang menyelamatkan haiwan-haiwan, anjing, kucing. Dia buat kita rasa sebab kita yang bela. Kita pun ada membela kucing, menjaga haiwan peliharaan. kita dah tahu macam mana situasi sebagai seorang penjaga yang kucing ni dah selalu dengan kita, lepas tu dia ke hulu kilir dengan kita, lepas tu selalu menghiburkan time kita stres ke apa kan. Tiba-tiba bila time banjir macam ni, ada kucing yang aku tengok video hari tu lah, bos dia dia punya penjaga dia tu tak dapat nak balik selamatkan dia punya kucing sebab stuck dekat jalan. Tapi bila dia balik, dia tengok dia punya kucing dah ada dekat ada yang dah mati and ada yang masih hidup. Saya yang berkaitan dengan kucing kan, saya semua tengok saya tak habis. Sebab saya tak sampai hati. Sebab saya bayangkan the fluffies, Saya tak sure lah dia cuttings dekat situation tu. Walaupun orang kata binatang ni boleh berenang, tapi sampai satu tahap pun dia macam nak kena cari tempat untuk dia berteduh and tempat untuk dia bertahan untuk supaya tak lemas apa semua kan. Alright guys, so kepada korang boleh stay tune sampai hujung sebab nanti kita akan call satu lagi satu mangsa kejadian semasa which is artis juga yang mengalami yang stranded masa jam, masa stuck dekat banjir hari tu. So kita nak tahu juga dia punya pengalaman. Tapi sebelum tu kita tengok video next ni. Okay, so untuk video yang ni pun viral juga untuk hari ni sebab diorang kata kesian dekat kakak ni yang kakak pula, makcik mana Di rumah dia tak ada kan? rumah dia dah terus totally lost.
Ini kita dapat tahu yang rumah ni ialah rumah pusaka. Memang dia dah 75 tahun hidup, memang dia hidup di situ. So kita tengok pun rasa sebab. Cuma yang sekarang ni jadi isu ialah bila record ni, orang suruh macam makcik ni pegang-pegang, sentuh-sentuh, suruh naik tangga. Itu yang jadi isu sikit sekarang. Tapi kita tak nak ulas pasal isu tu dekat sini. Kita nak ulas pasal nenek ni, rumah dia. Kalau korang nak tengok rumah dia sebelum ni, Zarul tunjuk mana. Okay. So korang tengok. Besar, luas dia punya rumah. Ni rumah yang orang kata anak-anak nak balik raya, jumpa mak, tapi sekarang tinggal tangga je macam ni. Tak tahulah, kita tak nak mengulas lebih pasal bantuan yang dia dapat, patut ke tak patut, tak nak. Kita just nak tunjukkan pada korang, kalau korang mungkin korang dapat bantu. Seterusnya kita tengok video yang yang kita cakap tadi. Ismail Rizani dia pergi tengok mangsa-mangsa banjir and dia nampak kucing bergelimpangan macam ni. So rasa yang macam sangat sedih and sangat sebab rasa hati ni. Dapat bayangkan macam mana kan. Selain daripada ni, ayam-ayam yang diorang ternak, setiap ujian yang Allah bagi, bila kita tengok mati macam tu je guys. Yang mak syurga tengok balik apa Oh my yang god. dalam syurga. Orang yang Allah uji sabar. Ini binatang yang kita nampak. Belum lagi binatang yang macam ada tape, ada apa semua kan, yang orang jaga, yang orang tak jaga. So binatang-binatang tu, so banyak yang terkesan, ramai yang terkesan dengan kejadian ni. And kita harapkan supaya kejadian ni macam tak berulang lagi, insyaAllah. Okay, and satu lagi video yang viral, kita tengok. Makanan lambat sampai tengok. Dia orang pecah Mat. Dia orang kelaparan, tahap darurat. Yang yelah, bila dah hujan sejuk, memang akan lapar. So bila dah tak tahan, makanan tak sampai, so no choice. Daripada makanan tu rosak, sama ada kalau kata diorang menjadi pecahkan speed mat tu, dua kemungkinan. Sama ada diorang memang betul-betul dapat makan atau makanan dekat dalam tu dah rosak. Yang tin lah kot. Maybe orang akan cakap, yelah kita tak kena, kita tak tahu, kita bila cakap bersabar, bertabah. Tapi yelah orang tahu ini like macam a part of ujian hidup kita. Mungkin itu sebahagian hidup daripada diorang, ujian diorang. Ujian kita nanti, future kita tak tahu. Mungkin hari kita pula. So kita ambil ini sebagai satu iktibar, sebagai pengajaran supaya kita jadikan sebagai awareness, supaya semua orang buka mata bagi pertolongan mana yang mampu, tak dapat fizikal, bagilah sumbangan ke. Sebab yang future kita tahu maybe diri kita pula. So itu yang bergerakkan hati kita orang untuk buat this video. Okay, and satu lagi, ada satu keajaiban yang berlaku bila orang kata rumah kakak ni ditenggelami air, tapi satu benda je yang tak basah. Tengok video ni. Dengan izin Allah. Ya. Semua ada kesan lumpur. Dan Al-Quran ini subhanallah, memang soalannya tidak terkena langsung air. Langsung tidak. Memang kering, memang terjaga, memang langsung tidak disentuh air. Masya Allah, Allah Akbar. Subhanallah, muslimin-muslimat. Kita sama-sama bacakan doa, semoga kita dapat rahmat daripada Al-Quran sama-sama semua ya. Macam sebelum ni pun time tsunami kan, banyak bangunan yang hancur, tapi masjid, surau masih lagi berdiri megah. So kita just tunjukkan video so that you guys pun boleh buka mata, nampak kebesaran Allah tu macam mana. Betul. Alright guys, so disebabkan tu kita orang ada juga kawan-kawan yang yang orang kata stranded time dekat time hari kejadian tu. So kita nak tahu sendiri macam mana pengalaman dia and apa yang dia buat sepanjang dekat sana. So kita dekat sini kita ada Haris Hamdan, pelakon yang tengah top meletup. So yes, nak interview dia sikit, nak tanya dia lah berkenaan dengan situation dia hari tu. Betul. Hai Haris. Hai Haris, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Haris sihat Sihat, Alhamdulillah. Still sihat lagi. Itu bagi.
Tidur lagi. Okey, alhamdulillah. So Haris, hari tu Haris start berapa lama dekat situ? I start around 18 hours. 18. So before you start tu, you memang tak expect ke ataupun you dah tahu akan berlakunya banjir tu? Actually, banjir tu I dah tahu dah. I dah read news and all that kind of stuff, tapi tak expect as bad as it seems on news. Sebab hari tu ada event dekat Aeon Mall. So I just go there because of kerja lah, I perlu kerja. And then after that, habis je event tu, I nak go out, memang tak boleh keluar dari Shah Alam tu. So Aeon Mall Shah Alam ke? Aeon Mall Shah Alam, ya. I keluar je dari Aeon Mall tu, tak sampai 1 km pun, memang dah stuck kat situ. And then nak tanya macam mana momen masa tu dengan orang ramai yang dah stuck kat situ, and then korang pun mesti lapar kan lepas berapa jam apa semua. So boleh cerita tak masa tu? How you overcome the situation? I mean like time I stuck kat situ, it memang kereta tak bergerak langsung. Memang my car doesn't move at all. Memang kat situ je for like few hours. Dekat situ ramai juga, tapi for me myself, even though I feel like sad, I feel a bit macam cemas and all that kind of stuff, tapi when I look around, I see orang yang lebih menderita dari Haris. Contohnya macam pregnant woman, contoh macam ada yang bawa kids, ada orang tua juga. So for me, when I start at there, I rasa glad that I'm still sihat apa semua. Tapi bila Haris tengok orang sekeliling Haris yang lagi memerlukan, Haris memang rasa sebab lah. So sepanjang start tu memang tak ada apa-apa any pertolongan daripada rescuer ke? Rescuer so far memang tak boleh capai, tak boleh masuk. Sebab memang every area untuk keluar dari Shah Alam tu memang banjir. Every single area that keluar dari Shah Alam tu memang banjir. So lagipun dekat Shah Alam tu memang banyak kereta dan ramai orang. So untuk any NGO kerajaan untuk move in less than 24 hours is quite impossible lah. Tapi apa yang Haris perasan is even without any NGO, even without any kerajaan atau any pertolongan luar, orang dekat situ juga willing to help. Betul. Contoh macam like rakyat yang tolong sesama rakyat. Contoh macam they sometimes ada student yang ada air lebih, ada makanan lebih, so they pass around food and drinks to all the cars there. And then ada juga yang Grab food. Sometimes Grab food, even though it's heavy rain, but I see some Grab food or Foodpanda rider yang willing to control the traffic in rain. Diorang yang control the traffic? Diorang yang control the traffic. So masa so 18 jam kan start kat situ? Ya. Okay, so maksudnya korang slowly dapat bergerak ke atau betul-betul after 18 hours tu baru boleh bergerak secara smooth? I think kalau Haris kira-kira balik, my total on 18 hours move tu only 5 km je. Daripada Aeon Mall Shah Alam tu Haris belok kiri. Kalau jalan kaki dah sampai rumah weh. Itulah 18 km lah rasa jalan kaki. Yung berangkat pun dah sampai rumah lah. So maksudnya masa dalam tu macam mana korang makan and phone memang full battery ke ataupun korang charge dalam kereta ke? Macam fuel korang macam like on off engine like beberapa minit ke atau beberapa jam ke atau memang keep on the engine? Kalau for me, engine Haris stop lah. Every time Haris macam berhenti tu akan lama. It's like more than 1 hour punya berhenti. So Haris akan stop the engine. Tapi kalau fuel memang sebab Haris stop the engine because of I want to save fuel. Tapi I see a lot of people yang stranded because of diorang punya kereta tak ada minyak. Tapi apa yang Haris boleh nampak, apa yang Haris lihat, even though it's heavy rain, tapi all the people yang naik motor, they are willing to buy
Apa? Oil. Oil. Diorang sanggup pergi Petronas, pergi Shell, pergi Petron, beli minyak and then Nampak pass tak? around. Nampak tak? People there. Kita macam dalam situasi macam ni, kita boleh nampak yang rakyat Malaysia sebenarnya masih baik dan sangat care pada each other. Okay, so Haris, last kita orang nak tanya, so macam mana momen yang masa boleh terlepas daripada stranded tu? So like after 18 hours tu, the banjir surut immediately ke atau still kena slowly moving? After 18 hours tu, sebab I stranded 6 PM to around 11 AM. So the next day I baru balik, so memang tidur dalam kereta lah. Pagi tu it's not that banjir dah berhenti, dia cuma banjir tu dah surut sikit, so kereta boleh ngam-ngam lepas lah. So my moment after I dah lepas dari banjir tu, I feel very glad and I feel very bersyukur sebab Haris tak ada apa, Haris selamat lagi. Alhamdulillah, because I see a lot of news yang orang sampai ada yang meninggal juga, ada yang sampai sampai sakit apa semua. So I feel bersyukur lah. And then apa yang Haris boleh tanamkan dekat diri Haris since that day is tak kisah any races, Malay, Chinese or Indian, semua help each other macam tu. Betul. Memang nampak lah. Even now like diorang sangat-sangat perhatian each other, like macam memang betul lah kita rakyat jaga rakyat. That is the right hashtag yang memang yes, it's happen. Okay, bukan dibuat-buat. So Haris, last soalan nak tanya. First thing yang Haris buat bila dah sampai rumah, adakah Haris tidur atau Haris berus gigi dulu atau Haris mandi? First thing I sampai rumah, of course I mandi. Sebab I tak mandi langsung, dan tu memang tidur dalam kereta, memang standard, memang tak mandi langsung. So mandi, memang kena mandi hygiene first. Dan lepas mandi, I terus pergi kerja, pergi syuting. Tapi nasib baik sempat tidur dalam kereta kan? Ya, sempat tidur dalam kereta. Haris, dia punya jawapan selamat tau. Kalau aku ambil contoh aku kasi macam ni, first thing aku masuk rumah, aku akan pergi toilet bukan untuk buang apa-apa yang patut. Oi, berjam weh, 16 jam. Tak ada rasa pula dalam kereta, tak ada rasa nak membuang ke? Kalau membuang ada rasa, tapi mall still, contoh macam Tesco atau Lotus, diorang still buka for 24 hours. Memang timing dia dulu 24 hours sebab diorang nak masuk. So jalan kaki lah? Petronas, jalan kaki lah semua. Okay, faham. So so any orang cakap ucapan ataupun any tips atau any thoughts daripada you, contoh lah, mana dah tahu kalau kita tak minta, tapi if benda ni terjadi pada orang lain, apa yang kita nak sepatutnya buat? The precaution. Okay, my final words is to, for those yang out there yang surrounded by banjir ataupun duduk di tempat yang banjir memang akan ada, please stay home, jangan keluar. And also for those yang stranded, please take care of yourself. And also for those yang kawan-kawan atau family members yang stranded ataupun ada pengalaman stranded, please be strong and also make sure banyakkan berdoa. Okay, thank you so much Haris. Alright. Okay, take care. Bye. Okay, bye. Alright guys, so itulah sedikit sebanyak share tentang maksudnya pengalaman orang yang stuck dekat situ. Tapi bila dengar cerita Haris yang mangsa banjir is masa banjir lah, tapi kat situ kita nampak rupanya Malaysian people masih lagi ada orang kata hati perut dan orang kata hati nurani untuk tolong each other dalam kesusahan, walaupun masing-masing tak dapat reda, masing-masing tolong pula benda yang lain supaya orang kata meringankan masalah orang yang stranded kat situ juga. Betul. Walaupun macam dekat betul-betul bangga kot dengan orang kata Grab food, Grab rider, Foodpanda rider tolong untuk trafik macam. Walaupun dekat Sokmed kita nampak macam netizen ni kerja asyik macam kejam, ada tak puas?
itu memandangkan negatif saja, tapi sebenarnya in reality diorang tak rakyat adalah Malaysia begitu ni, kejam. still care each other. Lepas kita dikejutkan dengan banjir besar, Malaysia lagi sekali dikejutkan oleh kebakaran rumah flat. Kebakaran besar juga di flat Sri Johor Ceras. Ini sebabkan apa? Short circuit ke? Mungkin ada yang kata sampai dia simpan duit 40,000 dekat dalam tu, tak dapat selamatkan, and duit tu terbakar macam tu je. Besar juga sampai hujung lah. Sampai hujung. Penat guys, penat cik duit tu. Orang kata sebelum kita tamatkan video ni, kita sama-sama sedekahkan kepada Al-Fatihah kepada mangsa banjir dan juga mangsa kebakaran. Yang 9 anak beranak tu. Itu cerita. Accident yang sebabkan kereta hari yang sama. Kereta mak dia dekat saya mati tak didudukkan, and then tak silap sampai anak dia lagi seorang. If I look cycle lah, so nak tolong jumper. Ada technician juga kat situ, mekanik, semua kena rempuk dengan trailer. Sebab mungkin trailer tu tak nampak apa kan. Dia cakap dia tak nampak apa-apa that time. Tapi itulah, orang kata maybe dah ajal. Kita sedekah Al-Fatihah lah untuk 9 kali keluarga tu Al-Fatihah. Amin. Semoga roh mangsa-mangsa banjir yang telah meninggal kita dicuci rahmat dan ditempatkan bersama-sama dengan beriman, insya-Allah. So sebelum kita berakhir hari ni, kita nak sharekan kepada korang, mungkin korang akan terfikir dekat mana nak buat sumbangan. Even kita pun akan buat sumbangan dekat akaun-akaun ni sekejap lagi, tapi kita akan sharekan pada korang juga. So korang boleh tengok slide ni. Berapa pun yang kita bagi sumbangan, tak kisah, kita kita tak tengok pada nilai, tapi orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Mungkin hari ni awak kasih RM5, esok lusa kita boleh bagi sumbangan tu semua kepada betul, even korang bagi RM5, RM1 pun, kalau seorang bagi RM1, 7,000 orang dah berapa? So harap kita punya bantuan tu dapat meringankan beban diorang lah. So guys, kita berakhir di sini, and jangan lupa stay safe, jaga diri, jangan keluar rumah, jangan pergi mana-mana dengan keadaan cuaca sekarang ni. Just duduk rumah. Kalau nampak air dah mula naik ke apa, just follow apa yang kerajaan dah sediakan. Banyak website yang korang boleh refer apa tindakan yang korang boleh buat sebagai langkah berjaga-jaga. Orang kata yang bahagian yang duduk di bahagian rendah, just be careful. Yang duduk di rumah tinggi, di bahagian tanah tinggi pun be careful juga. Yelah, sebab tengah-tengah musim tengkujuh ni kita tahu tanah tak kuat. Betul. So guys, jangan lupa follow Instagram kita orang semua di bawah. Kalau ada idea menarik, konten-konten yang korang nak kita orang buat, korang boleh komen ke bawah. Jangan lupa untuk klik this alarm button supaya sentiasa ada our new notification. Betul guys, jangan lupa ringankan tangan, hulurkan tangan, ringankan beban. Siapa yang belum lagi subscribe Syikidat, korang boleh subscribe dengan cara tekan button merah kat tepi ni dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye. Bye guys.